Nak dapat 10,000 sebulan sebagai eja tanah ni mudah kalau ada sistem yang betul. Proses jual beli boleh jadi pening kalau tak kena cara. Semua rahsia bakal saya kongsikan secara eksklusif dalam podcast Syukri Zohari. So, kita teruskan malam ni dengan sales script. Sales script ni saya bagi tahu dulu dia punya tujuan lah. So, tujuan sales script ni adalah yang pertama sekali adalah untuk kita dapatkan new leads. So yang pertama untuk dapatkan new leads, apa skrip kita nak dapatkan new leads? Sama ada kita call referral, kita call kita punya referral ataupun kita call leads daripada mudah.my. So kita nak dapatkan sumber leads yang baru, raw leads. So itu yang pertama. Yang kedua, kita nak dapatkan referral. Sama juga macam tadi. Nombor tiga, kita nak grow kita punya networking. So which is kita nak expand kita punya sales channel, iaitu kita punya orang yang membantu kita untuk jualkan hartanah kita, which is senior agent lah. So setiap hari, saban hari kita kena tambah kita punya sales script. Kita kena tambah kita punya sales channel supaya orang-orang ni yang boleh bantu kita untuk jualkan listing-listing kita. Especially ejen hartanah yang barulah. So kejap lagi saya tunjuk kat korang apa skrip-skrip yang ada yang korang boleh take note. Saya sharekan supaya korang boleh dapat manfaat dari situ. So, saya terus share screen. So untuk follow up. So ini adalah skrip untuk follow up. Follow up ni kebiasaannya adalah kita nak contact orang yang pernah kita deal dulu. So siapa? Mungkin kita contact orang yang pernah kita call daripada mudah.my ataupun daripada master list ataupun daripada Facebook kita, Instagram kita, Google ke. So kita follow up dia semula. Siapa yang tengok saya punya posting tadi tengah hari ke petang, saya ada bagi tahu yang saya ada follow up seorang klien ni yang selagi dia kata no, saya akan terus follow up dia. Tapi dia ada strategi dia lah. Bukannya kita macam pagi kita follow up, dia tak reply, tengah hari kita tanya balik, petang dia tanya balik, lepas tu malam kita tanya balik, so dia akan annoying lah. So caranya adalah, yang pertama sekali kalau leads untuk kita follow up ni, yang pertama sekali adalah kita call dia. Kita call dia yang pertama, kita nak dapatkan info awal. Bila dapat info awal tu, katakan kalau dia busy, kita WhatsApp dulu. Lepas tu kalau dia okey, kita ajak dia untuk call. Kenapa ajak untuk call? Sebab call ni emosi sampai. Kalau orang nak jual rumah ni, rata-ratanya dia ada masalah. Sama ada masalah peribadi ataupun masalah melibatkan bank, dia ada masalah. So apa masalah yang diorang ada tu, kadang-kadang cara kita respon mungkin tak sesuai dalam keadaan tu. Contohnya, kalau maksud saya respon tu adalah respon dari segi message. So, kadang-kadang kita tak niat begitu. Tetapi disebabkan message, emosi tu tak sampai, klien fikir lain. That's why saya prefer untuk call. Alright. So kalau boleh kita tarik klien kita untuk call. So emosi tu lebih sampai lah. So kita lebih close kalau kita call. So untuk follow up ni, saya bagi kepada korang. So korang boleh tengok lah. So ini adalah skrip pertama. Contoh skrip follow up. So just basic sebenarnya. Assalamualaikum tuan, saya Syukri, ejen tanah yang call message tuan tadi semalam tentang rumah di taman apa-apa. Boleh saya call tuan untuk explanation lanjut? So ajak dia untuk call. So ayat ni tak cukup okey lagi. So sebenarnya ayat yang okey adalah kita mulakan dengan minta maaf. Assalamualaikum tuan, minta maaf mengganggu. Saya Syukri, ejen hartanah yang message tuan semalam tentang rumah di Bandar Baru Bangi sebagai contoh. Minta maaf mengganggu ya tuan. Perkataan je tuan tu so far membantu sebenarnya. So boleh saya call untuk explanation lanjut. Saya explain tentang proses jual beli dan kos yang terlibat. So kita ajak dia ke sana. So satu, yang pertama, kenapa benda ni penting adalah emosi tu sampai. Kita nak call dia emosi sampai. Nombor dua, walaupun mungkin dia rasa dia dah tahu kos jual beli dan kos yang terlibat, kita explain semula sebab mungkin berbeza dengan dia beli dulu. So dulu mungkin dia beli dengan pemaju ataupun dia mungkin lupa. So kita explain dan kita remind dia semula.
Alright, that's why setiap appointment saya akan bawa dua benda, iaitu fact sheet dan timeline sheet. Okay, so kalau kita dapat daripada referral pula, ini saya punya sales script. Okay, hai, saya syukuri dapat nombor tuan daripada kawan tuan Encik Ali. Kalau boleh, awal-awal ni, hai, letak nama dia. Hai Encik Abu, hai Encik Haris, letak nama dia dekat awal-awal. Bila inform saya yang tuan nak jual rumah di Shah Alam ya, boleh tuan, saya call tuan sebentar untuk dapatkan info lanjut. Dalam 5 minit saja insyaAllah. Cakap macam tu dengan dia. So, selalunya, untuk awal ni, kalau dia nak cut short kita punya conversation, kemungkinan besar dia tak berminat lah. Tapi kalau katakan dia nak borak lebih lama, selalunya kita explain 5 minit je. Dia nak borak lebih lama, so selalunya dia akan tanya banyak soalan lah. So maknanya lagi close dia dengan kita. So leads yang datang macam ni untuk owner, kita lebih senang untuk close dengan dia lah. Dapat eksklusif especially. Okay, sama juga dengan pembeli. Leads daripada pembeli pun sama. So sales script ni yang saya gunakan untuk saya tackle owner dan buyer. Sales script ni kadang-kadang dia tak semestinya korang kena tiru sebiji-sebiji. Mungkin adjust ikut keadaan semasa dan siapa yang korang bercakap. Contoh, kalau Datuk Tan Sri mungkin berbeza, kalau pakcik-makcik kita mungkin berbeza, kalau anak buah kita mungkin berbeza, kalau kawan mungkin berbeza. Okey, sebagai contoh, kalau kawan kita sebut kau aku, tiba-tiba kita panggil dia tuan, rasa awkward pula kan, dia pun takut nak deal dengan kita. So kita kena susun ayat ni mengikut kesesuaian. Okey, so apa yang saya bagi dekat sini, okey, dalam apa yang saya bagi kat sini tak semestinya tepat. Korang kena adjust ikut keselesaan dan keadaan semasa. Okey, so kalau korang cakap dengan kawan, so maknanya kawan tu cara bercakap dengan kawan lah. Tapi kalau dengan orang lain, Datuk Tan Sri, cara cakapnya adalah berbeza. Kalau dengan pakcik-makcik pun of course berbeza. Okey, so itu adalah sales script daripada follow up. Okey, dan yang paling penting dalam skrip ni, korang jangan memaksa. Jangan memaksa. Okey, jangan memaksa. Kita bagi dia tempoh untuk reply, kita bagi dia tempoh untuk jawab soalan kita. Ibarat macam kita tengah memancing, okey, ikan yang besar, kita tak boleh nak terus, walaupun saya bukan kaki mancing kan. So kita tak boleh nak terus tarik dan angkat ikan tu. Okey, kalau kecil tak apa, kalau besar kita kena main tarik tali lah. So mungkin kita longgarkan tali joran tu, lepas tu bagi dia penat, kita tarik balik. Bila dia kuat, kita longgarkan sampai kita dapat ikan tu. Sama juga dengan sales script. So macam itulah kita mengayat okey, klien. Okey. Dan tips yang saya nak bagi untuk follow up ni, kejap lagi baru saya baca komen Dan tips untuk kita follow up ni adalah, yang pertama, kalau boleh terus call. Okey, yang pertama untuk follow up, kalau boleh terus call. Okey, sebab kita nak tahu detail yang lebih tepat berkaitan hartanah tersebut. Kalau kita message, mungkin dia segan-segan nak cerita. Ataupun kalau kita message, kita tak tahu sebenarnya dia ni masalah ke tak. Sebagai contoh, rumah atas nama dia dengan mak dia. Mak dia tak tahu dia nak jual. Okey, bila mak dia tak tahu nak jual, kalau nak sign SMP, dua-dua kena sign, which is anaknya dan juga ibunya kena sign juga. Kalau katakan ibunya tak tahu, so korang kena tanya dia lah. Cara tanya pun kena dengan keadaan semasa. Korang tak boleh persoalkan klien. Okey, jangan persoalkan dia. So nombor satu, kalau boleh call terus untuk kita tahu info yang lebih tepat. Nombor dua, okey, kalau dengan suara ni, macam saya cakap tadi, lebih mudah untuk kita dapat eksklusif. Kalau klien tu dah okey dengan kita, dia dah setuju dengan kita, dia dah faham semua proses jual beli dan kos yang terlibat dengan kita, seeloknya dapatkan eksklusif right. Okey. Nombor tiga, setiap yang kita cakap tu mesti ada elemen emosi dan fakta. Okey, mesti ada elemen emosi dan fakta. Nanti saya ceritakan. Okey, dan yang keempat, kalau klien tu memang tak kualiti, matikan terus conversation tu. Okey, maksudnya katakanlah kalau korang dah perasan dia tu menipu ataupun rumah tu sebenarnya bukan dia punya, dia tu adalah broker, korang matikan terus conversation tu. Okey, so macam mana nak melibatkan emosi dan fakta ni? Kejap saya share. Okey, untuk emosi, bila kita bercakap dengan orang,
dia melibatkan emosi, sebab rumah ni, property ni adalah aset yang selalunya orang paling berat nak lepaskan compare to aset-aset lain lah, selalunya hartanah dan juga kereta lah kan. So bila kita bercakap, kita ada opening speech. Okay, kita ada opening speech, opening, dan dia ada closing. Okay, so bila kita nak bercakap, kita nak cakap apa, bila kita closing, kita nak cakap apa. Okay, so satu garis lurus ni adalah satu opening, satu closing. So dekat atas ni adalah garisan emosi, yang bawah ni adalah fakta. Alright, so yang ni adalah emosi, fakta. Okay, so bila kita bercakap dengan klien, kita punya skrip tu, okay, bila kita open dan bila kita close, kita closing, kita punya skrip tu mesti within this line. Okay, mesti within this line. Jangan terlebih dan jangan terkurang. Terlebih, contohnya kita terlebih bagi emosi. Okay, katakanlah kalau dia menceritakan tentang kes perceraian dia, kita pun layan sekali, sampai kita pun berjejer air mata sekali dengan menangis kan. So jaga emosi tu. Kalau dia melibatkan emosi lebih ni, apa akan jadi? Nombor satu, korang akan terjebak dengan benda-benda yang korang tak patut terjebak. Sebagai contoh, dia tanya soalan pelik-pelik lah. Macam saya ada satu kes tu dulu, wife ni curang dengan husband dia, dan dia nak jual rumah. So saya jumpa boyfriend perempuan tu, owner tu lah. So bila dia melibatkan emosi ni, saya terlebih layan tu sebab saya kena pergi ambil signing dia. Dia tanya banyak sangat. So bila tanya banyak sangat tu, korang akan serabut lah. Dia akan call tanya, ex-husband saya tahu tak? Macam mana kalau dia tahu? Dia rasa bersalah. Dia akan tanya korang soalan-soalan yang sepatutnya korang tak payah masuk campur pun. Itu yang tak okey. Okay? So yang kedua, jangan terlebih fakta. Terlebih fakta ni contoh. Katakanlah rumah tu dalam keadaan semasa, okay, harga yang orang nak beli 300.5, tapi market value adalah 400,000. So, dengan keadaan sekarang, kalau 400,000 memang value dapat, dan transaksi dekat Bricks pun memang dapat 400,000. Tapi kita boleh pujuk owner tu untuk jual 300.5 sebab itu adalah demand semasa. So, jangan terlebih fakta. Tunjuk dia transaksi dekat Bricks, bagi dekat dia. Of course, korang takkan dapat close. Okay, dan menyusahkan. Sebab mungkin demand dekat kawasan tu tengah menyusut. Okay, tengah menyusut. So, ada benda fakta yang korang tak perlu tunjuk. Okay, so contohnya macam mana korang nak kontrol benda ni? Tengok iklan orang lain, tengok kompetitor orang lain, berapa diorang iklan. Okay, berapa diorang iklan, dan bagi takat tu je. Jangan bagi lebih-lebih. Alright, so that's why kita kena within this line. Jangan terlebih emosi, jangan terlebih fakta. Daripada opening sampai closing. Okay, so kalau dah terjebak, ni saya punya tips kalau dah terjebak melayan owner kita, klien kita, apa nak kena buat? Okay, dia ada cara. Dulu saya masuk storytelling, zaman kecil sampai peringkat negeri kan. So dia ada beberapa tips untuk korang ubah topik. Ubah topik daripada klien lah. Kau dengan bini tak boleh, tak jadi. So dia nak tukar topik daripada klien. So yang pertama sekali, korang layan tapi nak lari. Okay, sebagai contoh, oh ya ke tuan, mak tuan tak tahu lagi ke? I see. So dia cerita, korang terkata, korang sebut perkataan ni, I see, then tukar topik. I see, tuan cadang nak jual berapa Oh ya ke? Oh, rumah ni tuan dah tinggal berapa lama? Tukar topik. Oh macam tu. Tuan dah lama dah nak jual rumah ni? Korang tukar topik, switch. Jangan terlalu layan. Bila terlalu layan, kadang-kadang timing korang untuk jumpa klien tu mungkin setengah jam, dia akan drag sampai 2 jam. Itu yang menjadi masalah. Macam saya pernah jadi dulu, terlebih. Bila terlebih, dia akan kacau kita untuk next appointment lah. Kita sehari ada 5 appointment, 6 appointment. Kadang-kadang 4 appointment tu memang padat lah sebab banyak viewing kan. So, bila kita melayan orang macam ni, dia akan drag masa kita yang berkualiti. Okay? So, korang kena pandai untuk cukupkan masa. Jangan terlalu lama dengan seorang klien. Okay? Sebab gaji kita adalah based on masa, time. Berapa banyak yang kita spend masa. Okay? So, itu yang
tips yang saya nak share dengan korang tentang follow up. Alright. Okay, sebelum kita pergi ke follow back dan follow through, saya baca komen sekejap. Visual agak blur. Agak blur. Okay, visual agak blur. Saya check agak blur. Ke tak cukup terang? Whoop. Ni terang sangat pula kan? Okay. So, pandai mengayap playboy tak ada. Saya, girlfriend saya daripada dulu sampai sekarang saya punya wife tak pernah orang lain. Pemalu dulu ni. Pemalu. Dia bagi blue tick. Okay. So, saya ke topik seterusnya. Okay. Alright. So, kejap saya ke topik seterusnya. Okay, bila korang dengan klien, itulah yang korang kena buat. Dapatkan fakta yang betul untuk counter dia. Jangan korang terlebih layan dan jangan terlebih fakta. Okay? So, itu yang pertama. Seterusnya, kejap. Saya tunjukkan kat korang skrip untuk follow back. Okay? Follow back ni macam ni. Senang cerita, tadi kita cerita pasal follow up. Okay, sekarang kita cerita pasal follow back. Follow back ni adalah kita contact semula orang yang pernah contact kita. So, dia contact kita daripada mana? Mungkin daripada iklan kita, daripada Facebook, daripada iProperty, daripada Property Guru, daripada mudah.my, daripada banyak lagi sumber lah. Okay, bila dia contact kita, mungkin daripada referral, bila dia contact kita, kita contact dia balik, follow up dia balik. Okay, so kalau kita terlepas ada buat apa-apa aktiviti lain, okay, sebagai contoh kita tengah viewing ke apa ke, kita minta maaf, okay, dan offer bantuan kepada dia. Sebagai contoh ayat macam ni lah. Okay, Assalamualaikum tuan, terima kasih kalau saya tadi ada apa-apa yang boleh saya bantu. Terima kasih. Ada apa-apa boleh saya bantu? Tadi yang pertama follow up saya cakap dengan minta maaf, yang kedua terima kasih. Okey. Mulakan dengan ucapan terima kasih, kemudian offer bantuan apa yang kita nak bantu dia. Alright. Dan untuk follow back ni, saya tambah satu lagi, benda yang kita kena take note adalah KYC, know your customer. Okey. Tak kisah sama ada kita pegang owner atau pegang buyer, korang kena buat aktiviti KYC ni. So, selalunya KYC ni apa yang kita nak tanya? Selalu masalah dia, kelayakan dia, lepas tu tanya pasal dia lah yang berkaitan dengan rumah tu. Jangan tanya lebih-lebih. Okay? So, macam saya close semalam, wife dia tak nak bagi tahu husband yang dia ada certain commitment. So, rahsia tu korang kena jaga walaupun antara husband and wife. Okay, sebab pernah jadi isu time saya kerja bank dulu, husband saja tanya, a wife saja tanya husband tentang husband dekat seorang banker, dan banker tu cerita, oh husband ada aset banyak ni. Sekali sebenarnya dia nak proses cerai. So bila proses cerai, perempuan ni pergi minta harta daripada husband ni lah. Dan apa yang jadi? Banker tu lah kena saman. Okay, so itu yang kita kena jaga. Walaupun husband and wife, info jangan korang leakkan sesama diorang, biar diorang settle sendiri, jangan masuk campur, angkat tangan, bye bye. Okay. So, apa yang kita nak kena buat bila kita follow up klien? Sama juga. Pertama sekali, sediakan fact sheet, segala persoalan owner dan buyer, korang kalau boleh letak dalam tu. Apa dia nak, kelayakan dia, apa dia perlukan, okay, korang letak dalam tu lah, supaya senang nanti korang nak refer property mana yang dia minat, ataupun sebagai owner korang boleh tahu apa kriteria pelanggan yang sesuai dengan rumah yang dia nak jual tu. Okay, so benda ni saya cerita dengan korang kenapa kita cerita pasal apa, benda tadi tu dia panggil sales script tu, intonasi kenapa nak kena jual pula. Kenapa nak kena guna sales script, emosi dan fakta ni? Sebab korang pernah dengar tak? Fact tells, story sells. Okay? Fakta memberitahu, penceritaan yang menjual. Okay? So that's why kita buat macam ni lah. Alright? Okay. Kalau katakan korang ada kerja macam saya cakap tadi, minta maaf,
minta maaf tuan, saya tak dapat jawab call tadi sebab saya ada urusan. Tentang rumah tuan dekat Bangi tu, boleh saya kontak sekejap. Okay, so lebih kurang macam tu lah. Follow back. Alright, saya punya perangai, kalau orang tu dah start contact saya dulu, saya akan kejar dia sampai dia kata syukri, jangan kacau saya lagi. Okay, kalau untuk klien follow up, saya akan follow up berpada-pada lah. Tapi follow back pun berpada juga. Contohnya, awal-awal tu frekuensinya agak rapat. Hari pertama, saya tanya dia, dia tak reply. Hari kedua, saya tanya lagi. Kalau dia tak reply, saya selang 2 hari. Okay, kalau dia reply, okay, esoknya saya tanya lagi. Lepas tu selang seminggu macam tu. Alright. So, that's why pentingnya untuk kita record kita punya database. So, daripada raw leads, daripada leads yang kita database, engage, appointment, sampai kita close tu, kita tahu berapa efisiennya kita punya database dan sumber leads mana yang paling perform. Alright. Okay. So, untuk follow back, kita pertama bagi salam, biasalah kan, minta maaf, ucap terima kasih. Lepas tu, nombor 3, offer bantuan. Offer bantuan. Ada apa-apa yang boleh saya bantu tuan? Okay. So, that's better lah. Okay. So, kalau untuk tanya something, saya biasakan cakap minta maaf. Okay, minta maaf tuan, saya nak tanya something, ataupun minta maaf tuan, saya nak double confirm. Rumah ni atas dua nama ibu tuan dan juga tuan je. Macam kes saya cerita tadi lah. Atas dua nama ibu tuan dan juga tuan. Betul. Okay, elakkan daripada tanya soalan macam ni. Tuan, ibu tuan tak tahu tuan nak jual rumah ni? Jangan persoalkan tindakan dia. Okay, jangan persoalkan tindakan dia. So korang tanya, maaf tuan, saya nak double confirm rumah ni atas dua nama ya, atas nama tuan dan ibu, betul? So tanya macam tu. Kemudian kau dijawab, ya betul, atas nama saya dan mak saya. So korang tanya soalan seterusnya. I see, kiranya tuan belum, ibu tuan belum tahulah tuan nak jual rumah ni sebab apa ya? Boleh saya tahu? Minta maaf tuan, tanya sebab rumah ni kalau nak jual, kedua-dua owner kena sign. So kena tanya soalan tu. Alright. Kalau diorang bergaduh antara mak dan anak, ataupun antara adik-beradik, ataupun antara husband and wife, korang jangan masuk campur, biar diorang settlekan. Lari. Okay? Sebab kalau korang masuk campur, dia jadi emosi dan korang akan terlibat dengan benda-benda lain. Okay? Saya pernah terjebak lah, husband and wife bergaduh depan saya sampai campak anak. So benda tu tak sepatutnya berlaku depan mata kita. Okay? Kita sebagai human being yang nampak campak anak tu, of course lah kita rasa nak je kan. Tapi dia akan jadi cerita panjang lah. So saya angkat tangan, minta maaf tuan, tuan settlekan dulu, saya balik. Nanti dah ada decision baru bagi tahu saya. So macam tu lah. Alright, that's better. Jangan masuk campur. Okay, so kita dah cover 2 topik, subtopik tadi, iaitu follow up, follow back. Okay, ni untuk sales script. Sales script untuk dapatkan listing lah sebenarnya. Okay, dia ada skrip-skrip, banyak skrip sebenarnya. Banyak skrip untuk convincekan klien, untuk closing, dia ada skrip-skrip dia. Dan ada skrip yang korang tak payah pakai pun. Nak kata skrip ni membantu, so far membantu. Nak kata skrip ni 100% membantu convert, saya tu biar owner cakap tak. Kadang-kadang bergantung pada rezeki. Tapi sedikit sebanyak saya boleh close dan pegang klien disebabkan sales script. Okay, kadang-kadang and sometimes saya tengok macam klien tu endah-endah, memang tak ada emosi muka dia, macam tu je, memang tak boleh cakap apa lah. So saya biar je lah. Alright, that's why sales script ni bagi saya adalah satu benda yang penting. Okay, so yang ketiga, sebelum saya teruskan yang ketiga, saya tengok sekejap. Tak nak layan aku, itulah cara tukar topik. Okay. Ya Tai Long, apa khabar Long? Sedap suara, gemuruh jiwa, monown. Okay, so seterusnya follow through. Okay, so follow through ni skrip yang lebih kepada kita nak ask for referral. Okay, kita nak ask for referral. So tips saya untuk follow through ni, kalau kita nak ask for referral, kita kena ingat beberapa perkara. Yang pertama, kita kena ingat yang referral kita ni mungkin tak ada masa yang banyak untuk bersembang. Masa dia sangat terhad, mungkin tengah bekerja apa semua. So dia mungkin tak ada masa yang banyak untuk bersembang. Nombor 2,
mungkin diorang ni tak faham dalam bentuk persen. Okay, contohnya kalau korang offer, bro, kalau aku jual rumah 300,000, kau dapatlah 10%, 10% daripada professional fee. Dia tak faham, walaupun benda tu straightforward, walaupun benda tu actually dia boleh kira. So korang kena ingat yang diorang ni tak ada keinginan untuk cuba faham, sebab diorang tak ada keperluan. Okay, so not suit their needs lah. So that's why diorang macam buat tak tahu dia, kebanyakannya. Dan time tu lah korang kena bagi tahu amount berapa. Contoh rumah 300,000, korang kena sebut referral fee berapa, RM900 kalau korang jual seorang. Kalau share dengan orang lain, kod A RM400.5. Kena bagi tahu dia. Jangan sebut perkataan kod A, dia tak faham. Kalau orang lain tolong jualkan, bro, kau dapat lebih kurang RM400.5, refer kan je, tak buat apa pun. Normally macam tu. Itu referral. So ayat untuk minta referral ni, selalunya saya cakap, Assalamualaikum bro, sorry ganggu jap, saya mahu sikit-sikit, bla bla bla, merepek semua. Kata, sorry nak tanya, sekarang aku jadi property agent, itulah nak tanya kau, ada tak kawan family member dalam mara kau yang nak jual rumah? Kalau ada, betul refer bro. Contoh kalau rumah 300,000, kau dapatlah RM900 kalau aku jual seorang. Kalau agent aku jualkan, agent lain jualkan, tolong aku share dengan orang, dan kau dapat dalam RM400.5 lah, bagi dua, macam tu lah. Kata, macam tu je, macam tu je, kau referkan je, tak payah buat apa-apa. Normally macam tu lah. Okay. Dan nombor 3, referral ni kadang-kadang kita kena remind selalu yang kita ni aktif dalam industri. So caranya adalah, antara yang dibuat oleh ejen lain adalah, kalau close, kalau ada viewing, diorang up kat social media. Okay, which is benda tu adalah sebenarnya benda yang bagus. Tak kisah orang lain cakap apa, korang up je. Nak hadirkan diri korang dekat in the market, supaya orang tahu, dia ni buat property rupanya, dia ni buat property, banyak dia close. Okay, dalam masa yang sama, korang kena ingat, walaupun diorang nampak korang banyak close, banyak aktiviti, dalam masa sama, dalam sudut hati diorang rasa macam, Syuk ni terlalu sibuk lah, segan lah aku nak bagi dia nak bagi dia listing ni, segan lah nak referkan dengan makcik aku yang nak jual rumah tu. Okay, that's why kita kena remind diorang, that's why kita call, ask for referral, that's it. Alright. Dan follow through ni sesuai untuk market yang warm lah. Market yang warm ni, sebagai contoh, kawan family member yang kenal kita, orang kata ex office mate, okay, ex pun boleh juga. Alright, so macam tu lah. Dan saya script yang saya bagi kat korang ni, sebagai contoh macam ni lah ayat dia. Okay, untuk kenalan. Assalamualaikum mami, apa khabar? Sorry kacau kejap, aku sekarang dah jadi tanah. Kalau ada office mate atau family member nak jual rumah, bolehlah refer. Kalau aku dapat jual rumah 300,000, kau boleh dapat referral fee, company bagi dan 900. So contoh ni ayat referral fee yang saya bagilah. Keep it short and simple. Jangan melerit. Jangan melerit. Jangan berkias. Orang straightforward ya. Jangan melerit, jangan berkias. Contohnya berkias, adalah nanti cepu mas apa benda, tak payah, straightforward tak pening kepala. So diorang pun sesuai nak referkan kat korang. Okay, kalau kita terlalu bertapis-tapis, dia pun tak faham kau ni nak cakap apa sebenarnya. Okay, berpantun-pantun kan, so susah. Kita straightforward je. Okay, so kalau kategori klien ni maksudnya adalah orang yang pernah gunakan khidmat kita. So ayatnya mungkin sedikit berbeza lah. So korang boleh tanya referral taman-taman yang sama dengan dia, ataupun persatu penduduk. Okay, so just tanya, Assalamualaikum tuan, sihat? Maaf tuan, saya saja nak tanya, dekat taman tuan tu ada tak orang lain yang nak jual rumah, jiran-jiran ke yang nak jual rumah, ada tak? Ataupun office mate tuan ke yang nak jual rumah? Kalau ada, boleh tahu refer. Okay, kalau boleh spesifik taman tu lagi better. Okay, so itu yang terbaik lah. That's why kalau dalam network marketing, yang ni adalah dalam kategori linear. Kategori linear ni adalah kita, okay, kita ada klien. So klien yang jadi kita punya referral. So ada klien lagi, so daripada situ kita punya network kita memanjang je macam tu. Okay, memanjang je. So lagi banyak kita punya network, lagi banyak orang yang bantu promote kita punya servis melalui word of mouth, lagi banyaklah potensi kita untuk close lebih banyak. Okay, kalau boleh collect diorang punya database, sebab katakanlah kalau ada project launching dekat kawasan tu, diorang ni lah
yang menjadi mulut-mulut untuk menyebarkan untuk jadi word of mouth kita punya marketing lah, produk-produk yang kita nak jual. Okay, that's why word of mouth marketing is the best marketing among all. First, dia based on trust. Okay, second adalah dia sangat-sangat kos rendah, sangat-sangat kos rendah. Alright, so that's why saya lebih prefer word of mouth marketing dan juga referral. Okay, dan ayat-ayat yang saya bagi ni, korang jangan maksud saya janganlah korang tiru sebiji-sebiji, bulat-bulat, adjust lah ikut kesesuaian dan cara korang bercakap. Kalau logat utara, utara lah. Kalau logat Negeri Sembilan, Negeri Sembilan lah. Kalau logat negeri lain, ikut logat lah. Okay, so tapi janganlah macam logat tak kena. Contohnya orang tu Negeri Sembilan, kita pula cakap logat Kelantan kan, memang tak kena lah. Alright, so ikut logat yang korang biasa cakap dengan dia. Okay, so itulah saya punya sharing tentang sales script. Alright, okay, saya teruskanlah. So saya akan letak info ni. So yang pertama adalah nama. So nama, lead source daripada mana, type, okay, then phone number. Sorry, line saya masalah sikit, tak tahu kenapa. Hopefully bukan kucing saya yang gigit wayar kat bawah tu. Okay, so ini yang saya buat lah untuk collect database. Kalau korang tak dengar nanti just tengoklah live ni, hopefully dia record lah apa saya cakap tadi. Okay, so ini adalah sumber leads. Okay, kenapa dia macam ni? Okay, copy, saya letak ujung, paste. Alright, so name, sources daripada mana, sumber leads, owner atau buyer, type, sub-sales name, address, grade. Okay, grade, and then price, ED berapa, status, koil, lead date, close date. Okay, tarikh kita close, deadline, month, remarks. Okay, so ni saya buat, and then saya letak data, and then filter, senang. Okay, so yang pertama sekali apa yang saya buat adalah saya letak nama klien, nombor 1, 2, okay, saya letak nama klien 3 semua tu lah, and then saya letak nama dia. Okay, lead source contohnya daripada referral. Okay, then owner ke buyer kita dapat? Owner. Type, sub-sale. Kalau projek lah. Alright, dan kita tengok kekuatan kita dekat mana. Macam mana kita nak tahu? Kalau kita tak record, then kita kena record lah. So email dia, phone number dia, address dia, grade A, B, C. Kalau A yang paling bagus. Kalau grade D tu saya masih lagi simpan. Grade D ni contoh ni macam property tu dia boleh jual, cuma mungkin dia ada buyer sendiri. Kita ni dia ambil kalau wallahu alam buyer tu tak lepas, ataupun kita ni just dia ambil untuk selesaikan masalah dia yang dia tak boleh settle, macam tu lah. Saya letak grade D. Tapi grade-grade yang bawah lagi tu saya tak ambil lah. Okay, so listing yang memang tak boleh nak jual, tak boleh submit kat bank, overvalue kau-kau, saya tak ambil. Tapi yang mana yang boleh dipujuk, tengok klien. Kalau boleh dipujuk, saya akan slow lah pujuk klien. Okay, so ED ni adalah earnest deposit collected, berapa, status, korang dah set appointment ke, korang dah engage ke. Kalau dah engage, saya letak engage lah. Okay, kalau dah engage, saya letak engage lah. Kalau belum engage, saya letak saya tak letak dalam ni lah. Okay, saya biar kosong dulu. So kalau saya dah set appointment, saya letak appointment. Okay, and then kalau saya dah call, saya call lah. Saya letak sini call. Call saya tak letak, consider dah engage tu. Kalau saya text dulu, saya akan letak text. That's it. Okay, and then apa lagi status yang saya letak? Okay, ataupun kalau saya reject klien tu, saya reject lah, and then saya akan keluarkan daripada database. Kalau close, saya tak close. Kalau claim, saya tak claim. So close dengan claim ni saya akan highlight kan. Alright, so daripada property price yang kita tahu berapa banyak potential sebenarnya yang kita boleh close. So mungkin daripada 5 million kita boleh close 500,000. Alright, so kita tahulah ratio kita daripada situ. Alright, dan listing ni kita code A ke tak? Contohnya kalau kita close code A ke tak, just saya letak yes or no.
Okay, so lead date, bila saya dapat lead, bila saya close, nak tengok efficient turnaround time tu, daripada saya dapat lead sampai saya close tu berapa lama. Deadline ni contohnya deadline yang owner bagi untuk eksklusif ataupun untuk kita settlekan case tu, dan month. So Januari tak Januari lah, kalau Februari tak Februari lah. So barulah daripada sini kita tahu berapa efficientnya kita setiap bulan. Berapa banyak raw leads kita dapat setiap bulan. Yang tu, raw leads tu memang banyak, saya faham beriban kan. Tapi leads yang dah ditapis, berapa setiap bulan? Okay, that's why kita comparekan dengan berapa yang kita dah spend. So benda tu penting, that's why benda ni penting. So yang ni yang saya buat lah. Then remarks ni letak lah. Apa masalah dia, apa dia nak, apa request owner, apa request buyer, korang letak kat sini. Okay, so ini adalah contoh types yang saya buat. Dan kalau korang dah buat macam ni, senang korang nak refer. Daripada filter tu, kau tekan, dan korang boleh tengok lah mana yang korang belum follow up, mana yang korang belum engage. Okay, mana yang korang dah engage tapi korang tak set appointment lagi. So sebab tu lebih mudah. So contohnya, kalau macam ni, klien tu saya tak engage lagi. Sorry, saya tak set appointment lagi. Saya tengok kadang-kadang bila leads kita banyak, kita terlupa, saya pun sama, tak nafikan. Then kita letak, kita tick yang ni, and then dia akan terus keluar lah. Okay, that's why saya lebih suka pakai Excel, senang kita nak monitor. Okay, dan macam tu lah saya susun saya punya database. Alright, so macam kesimpulannya, sebelum saya end, saya buat kesimpulan lah. So skrip tu nanti korang tulis mana yang lebih sesuai dengan korang, mana satu yang lebih convert, mana satu yang tak convert. Database management jangan lupa buat. Susun database korang, make sure korang punya database tu perform. Okay, make sure database korang tu on track. Kalau tak on track, tengok sumber mana yang korang dapat database tu, okay ke tak. Ada banyak juga yang saya spend tapi tak menjadi, dan ada banyak juga yang saya buat tapi tak menjadi. Tapi at least kita tahu kenapa tak jadi, berbanding kita spend, buat tapi hasil tak ada. So itulah yang lebih teruk. Okay, at least kita dapat susun lah. Macam mana nak mulakan text atau call kalau kita dah lama sangat tak contact dia? Macam klien tadi, saya dah tak contact dia selama 3 bulan yang saya follow back tu. So just tanya, Assalamualaikum tuan, rumah ni masih available? So tu ayat biasa lah. Minta maaf tuan, maaf ganggu, rumah ni masih available. Itu kalau owner lah. Kalau buyer, Assalamualaikum tuan, maaf tanya, tuan dah jumpa rumah yang tuan inginkan, rumah yang tuan nak beli tu dah jumpa. Kalau kita nak propose saham projek baru ataupun sub-sale yang sesuai dengan dia lah. So saya start dengan macam tu. Okay, so far okay je, Yohanis. So far okay, diorang macam okay je. Diorang tak ada nak marah lebih-lebih. Kebaikan orang Melayu kita ni, kita agak penuh dengan sopan santun lah, insyaAllah lah. So far untuk maki-maki benda-benda kecil ni memang susah lah. Jangan risau, insyaAllah okay je. Unless kalau kita buat salah besar, yang tu memang kena kan. Tapi setakat urusan kerja ni so far okay lagi. Sebab dia yang hire kita, dan dia hire kita tu bayar on successful basis, bukannya dibayar mengikut apa jua keadaan. Okay, dia bayar upfront ke tak ada. So far insyaAllah okay lah. Alright, so soalan lain saya tengok okay. Kalau tak ada, saya ucapkan terima kasih semua. Minta maaf sikit ada gangguan. Dan insyaAllah kita jumpa minggu hadapan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum.